Qala al-muallif rahimahullahu taala, muka surat 6 dah. Di dalam ayat dibincangkan tentang tugasan ataupun janji Allah untuk membangkitkan setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada tauhid. Nah, seruan utama para rasul ni ani'budullah wajtanibut taghut, iaitu sembahlah kamu ataupun beribadahlah kamu kepada Allah dan tinggalkan segala taghut. Maka apa itu taghut? Taghut itu banyak, tetapi pokok dan biang keroknya, maknanya yang paling utamanya ada 5. Yang pertama iblis laknatullah alaih, dan yang kedua orang yang mengubah hukum-hukum Allah. Orang yang mengubah hukum-hukum Allah. Ini dibincangkan dalam kitab-kitab tauhid oleh ulama-ulama salaf. Begitu juga kita kata ulama-ulama dari kalangan ikhwan pun sebut benda ni. Oleh kerana itu kita tengok fenomena yang timbul di awal kembalinya ustaz-ustaz muda kita dari Timur Tengah. Timbul isu ni di Malaysia dulu tak, terutama apabila Tuan Guru Presiden kita lah antara yang mengenengahkan bab ni, orang yang mengubah hukum-hukum Allah. Tak, timbulnya taghut masa tu baru start kenal orang sebut taghut kan. Tapi benda tu dibincang, benda tu memang ada dalam persoalan perkara-perkara yang membatalkan akidah. Begitu juga orang yang berhukum dengan selain apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Ini juga ditimbulkan dalam fenomena politik tanah air kita berkaitan dengan perlembagaan Malaysia dan sebagainya. Tak? Yang keempat, orang yang mengajak untuk menyembah dirinya, orang yang menyeru supaya menyembah dirinya seperti Fir'aun dan lain-lain. Tak? Adapun sesembahan yang disembah tetapi dia tidak menyeru orang supaya sembah dan dia tidak redha dengan penyembahan tu, tak dikira taghut. Seperti Nabi Isa. Kalau tak kita kata semua benda yang disembah selain Allah dikira taghut belaka, Nabi Isa termasuk lah. Maka ulama kata yang disembah dia yang menyeru orang supaya sembah dan dia sendiri redha dengan penyembahan, itu baru dikategorikan taghut. Orang yang disembah selain Allah dan dia redha disembah. Tadi yang keempat, orang yang menyeru kepada menyembah dirinya. Tak? Yang kelima ni orang yang disembah selain Allah dan dia redha dengan disembah itu, tak? Dengan penyembahan tersebut. Hadallah, diberi petunjuk oleh Allah, yakni taufiknya kepada kebaikan. Ini maksud-maksud dia, tak? Okey, makna-makna perkataan. Kita pergi makna ayat secara global. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan di dalam ayat yang mulia ini bahawasanya dia telah mengutus pada setiap kelompok manusia seorang rasul yang menyampaikan risalah dan syariat. Risalah Allah dan syariat undang-undang kepada mereka dan memerintahkan kepada mereka agar mentauhidkan Allah dan kafir kepada selainnya, ingkar kepada selainnya. Semua rasul seruan dia sama saja. Seruan dia sama saja, tak? Maknanya seru kepada mentauhidkan Allah dan juga kufur, ingkar kepada selainnya. Dan manusia terbahagi menjadi 2 kelompok dalam menyikapi para rasul tersebut. Bila mari saya rasul, umat manusia bagi belah dua. Sebahagian yang menuruti ajaran rasul, sebahagian yang menentang. Atas dasar tu betul kalau kenyataan Abu Jahal dan juga golongan-golongan kafir Quraisy yang itu, dia kata Muhammad ni datang bawa pecah belah. Betul tak? Betul kita kata dalam konsep ni. Dulu umat masyarakat di Mekah bersatu padu dalam melakukan syirik, bersatu padu dalam melakukan bid'ah. Tiba-tiba mari Nabi SAW, umat jadi belah. Sebahagian sokong lagi kepada syirik, sebahagian telah menentang syirik. Ini betul ucapan dia lagu tu. Tak? Tapi hakikat kita kata para rasul ni menyatukan ummah, menyatukan kepada kesatuan yang sebenar, iaitu mentauhidkan Allah dan beramal mengikut syariat. Lepas pada tu jadi balah pula. Lepas rasul mari balah pula, tak? Balah lagu mana pula ni? Balah selepas pada umat dah bersatu di bawah panji kerasulan ni, panji tauhid, tak? Panji sunnah. Tiba-tiba jadi balas. Start bila? Start ada pula golongan yang memperkenal pula
aliran baru ataupun ajaran baru. Tak payah pecah balik. Begitulah orang kata benda kisah tamadun manusia ni berlaku lagu tu. Mula-mula tauhid jadi syirik. Mari Rasul kupur balik tauhid balik. Tak? Mati Rasul tinggal keturunan selepas tu syirik balik. Begitulah sepanjang sejarah tamadun manusia. Pertama di antara mereka ada yang diberi taufik oleh Allah kepada kebaikan sehingga mereka mengikuti dakwah para rasul tersebut dan melakukan apa-apa yang mereka perintahkan serta menjauhi apa-apa yang mereka larang. Sebahagian mendapat taufik. Apa maksud taufik? Taufik ni adalah bentuk hidayah. Hidayah yang Allah campurkan dari dalam seseorang. Oleh kerana itu ulama bahagikan hidayah ni kepada dua bahagian. Hidayatul taufik dia bagi, satu lagi hidayatul irsyad. Hidayah taufik, hidayah irsyad. Hidayah taufik, hidayah daripada Allah. Allah campur seseorang. Sebagaimana kita boleh tengok Abu Bakar As-Siddiq apabila Nabi menyeru kepada dakwah tauhid, dia terima tak? Sebulak-bulaknya dia terima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita panggil taufik. Satu lagi hidayah kita panggil hidayah irsyad. Hidayah irsyad mungkin kita tak ada kesedaran untuk buat kebaikan ni, tetapi ada orang mari tunjuk. Ada orang mari ajar, ada orang mari kecek kita. Faham? Sebagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun dia tak dapat taufik daripada Allah untuk kebaikan, untuk petunjuk, tapi Allah atau Muhammad sebagai anak beranak dia yang mari kecek dia, dah ajak dia terima atas dia pula. Sebab tu Allah kata seorang ni dia tak ada alasan dah, dia tak ada hujah untuk berhadapan dengan Allah esok. Bila Allah kata apa mu tak terima lagi ajaran yang benar, dia nak kata tak ada taufik, ya, tapi dia ada irsyad. Dia ada orang ju ajak, dia ada orang ju seru dia. Itu masuk. Tinggal lagi golongan dia panggil ashabul fatrah. Ashabul fatrah ni para ulama berkhilaf dalam menghukumkan mereka tak. Yang pasti ashabul fatrah ni ada orang-orang yang terputus daripada wahyu petunjuk dan tak sempat dengan kedatangan wahyu baru ataupun nabi baru. Itu dia panggil ashabul fatrah. Atas dasar inilah juga ulama-ulama kita bincang tentang kedudukan mak ayah nabi. Gimana? Adakah mak ayah nabi ni muslim ataupun kafir? Sebahagian ulama kata mak ayah nabi termasuk dalam golongan yang tidak Islam, kufur lah kita kata tak. Mana dalil? Dalil daripada hadis dalam Sahih Muslim. Apabila ada seorang sahabat Nabi mari tanya Nabi, ya Rasulullah, aina abi? Dia tanya, ayah aku di mana sekarang? Nabi kata huwa finnar. Nabi kata dia dalam neraka sebab ayah dia mati dalam jahiliah. Lalu Nabi tengok sahabat tadi bersedih kerana tengok ayah dia dalam neraka. Nabi pun panggil balik. Nabi kata abi wa abuk finnar. Ayahku dan ayahmu dua-dua neraka belaka. Nabi kata. Ini hadis dalam Sahih Muslim. Berdasarkan hadis ini, sebahagian ulama mengatakan bahawa mak ayah Nabi mati bukan dalam keadaan Islam. Ini pandangan. Ada pandangan lain yang memberi ihtimal bahawa mak ayah Nabi ni dalam ashabul fatrah, dia bagi. Orang yang duduk dalam ashabul fatrah ni, akhirat besok lagu mana? Akhirat besok Allah akan uji dia. Sekiranya dia luluh, dia akan masuk syurga. Sekiranya tidak, dia ke neraka juga. Ini pandangan kita kata. Dan antara dua-dua pandangan ni, bagi setakat kita belajar, pandangan pertama lebih kuat. Sebab pandangan pertama ni ada nas dia, ada dalil dia daripada Sahih Muslim. Ada satu lagi pandangan kata mak ayah Nabi dan Islam juga. Lagu mana? Ada kisah Nabi pergi ziarah kubur mak ayah dia ni, lalu Allah campurkan kembali roh kepada mak ayah dia, keluar pada kubur, salam syahadah balik dengan Nabi, lepas tu mati semula. Ada hadis ni, tapi hadis palsu. Kita tak. Hadis palsu dalam kitab At-Tazkirah lang disebut kisah ni. Kisah Nabi pergi ziarah kubur mak ayah dia, lalu Nabi sedih-sedih, Allah pun campurkan roh mula. Naik semula, ada syahadah dengan Nabi, waktu mati semula. Ini kita kata pandangan. Jadi pandangan pertama lebih kuat nak dibandingkan kedua dan ketiga, tak boleh pakar teguh lah.
Di antara mereka yang kedua pula, mereka ada yang tidak diberi taufik oleh Allah, dia berpaling dari kebenaran sehingga dia merugi di dunia dan akhirat. Ini semua nabi-nabi hadapi benda yang sama, tak? Ada golongan yang mengikutinya, ada golongan yang menentang dia. Benda Nabi bawa benda pertama tadi ani'budullah wajtanibut taghut. Atas dasar inilah Imam Muhammad bin Abdul Wahab ni seruan pertama dia di bumi Hijaz adalah seruan tauhid. Golongan mereka ni dikenali pada masa itu, benda orang panggil dia al-muwahhidun. Golongan dia al-muwahhidun, golongan yang mentauhidkan Allah. Apa dia cakap bincang isu ni? Sebab isu ni isu yang kritikal di Hijaz pada masa itu. Kalau kita tengok sejarah memang dahsyat. Dari sudut ta'assub mazhabnya masa tu, dari sudut khurafat di kubur-kubur Nabi, kubur-kubur isteri-isteri baginda Nabi, kubur-kubur sahabat-sahabat agung ni, macam-macam orang buat. Macam-macam orang buat. Dan benda ni berlaku. Benda ni bukan cerita dongeng. Orang tak boleh nak tutup isu ni, tak? Kisah sejarah berlaku benda ni. Sebagaimana di zaman Sayyidina Umar, zaman Sayyidina Umar ada lagi. Dah berlaku dah benda-benda yang orang kata benda yang tidak sepatutnya. Lalu Sayyidina Umar tegas, Sayyidina Umar terus ambil tindakan terus. Di Mekah dia panggil pokok syajarah bai'ah Ridwan dia panggil. Nabi pernah berbai'ah di bawah pokok ni di Hudaibiyah. Dan dikenali orang pergi Mekah masa tu, orang buat haji, orang buat umrah akan lalu pokok ni, akan sebut semua sejarah. Bahawa di bawah pokok ni lah Nabi buat bai'ah. Dia panggil buat perjanjian setia dengan sahabat-sahabat dalam dia panggil perjanjian Hudaibiyah. Lalu ada start nak ambil berkat nak benda dah. Ni zaman Sayyidina Umar. Benda tindakan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar suruh tebang terus pokok tu. Kita boleh bayang. Sayyidina Umar suruh tebang. Kalau lah Sayyidina Umar ada zaman sekarang ni, agak-agak benda orang gelar dia, orang label benda dia agak-agak. Gitulah tak, kita tak boleh sebut, tapi orang akan label benda lah. Tapi itu tindakan Sayyidina Umar. Sebab Sayyidina Umar dah nampak dah. Sayyidina Umar ni antara orang yang Allah beri dia kefahaman yang jauh dia ni. Ucapan-ucapan dia, pandangan-pandangan dia, sehingga Nabi sendiri buat pengakuan. Nabi kata, andai kata ada Nabi selepas Muhammad, maka Umar lah orang yang paling layak. Sampai tahap tu. Sebab banyak kenyataan-kenyataan dia, pandangan-pandangan dia selari dengan wahyu. Kebanyakannya selari dengan wahyu. Tak? Banyaklah sejarah kita boleh tengok tentang tindakan Sayyidina Umar ni. Dan antara kata-kata hebat Sayyidina Umar ni, apa yang dia ucap ni selepas pada Nabi tak ada lah. Dia kata benda dia kata rosaknya terungkainya Islam ini, dia kata apabila ada di kalangan umat Islam ini yang tidak mengenali jahiliah, dia kata. Ini ucapan dia. Bukan hadis Nabi ni tak. Ini kata-kata Umar. Bila terungkai Islam, bila orang tak akan faham Islam yang sebenarnya, apabila orang tak kenal apa itu jahiliah. Start orang akan Islam pun bila jahiliah dia tak kenal, maka Islam yang dia anut pun dia tak tahu guna. Terungkai Islam ni. Benar, memang betul. Zaman kita hari ni orang tak tahu apa itu jahiliah. Dia pandai sebut je, oh tu masyarakat jahiliah. Tak, dengan anggapan, dengan persepsi masing-masing. Sedangkan jahiliah yang patut kita kenal, penafiannya dia Allah sebut dalam Quran 30 juzuk ni. Ini Quran yang Allah turun betul-betul menafikan, baik dari sudut akidah, baik dari sudut amalan-amalan yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah. Orang yang berjalan di berbagai penjuru negeri sebagai seorang yang ingin mengambil iktibar pelajaran akan melihat berbagai bekas peninggalan hukuman Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang menentang seperti kaum Ad, kaum Thamud, Fir'aun dan para pengikutnya. Kita memang daripada ayat Allah kata fasiru fil ard, Allah kata dak, fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Allah perintahkan kita supaya berjalanlah di muka bumi. Tak, terutamanya di kawasan penempatan para anbiya dulu. Nabi-nabi dulu dia tak duduk jauh, dia duduk di sekitar negara Arab tu sahaja. Itu persekitaran kenabian kita panggil, dari Palestin sampailah ke
ke Saudi. Tak, ini kawasan penempatan para anbiya, Yamannya, Mesirnya. Jadi tempat-tempat gini kita kena pergi jalan. Cuma musim ni payahlah sikit. Ada kuarantin, ada apa, lah sikit nak jalan tak. Tapi ada pitih, disunatkan bagi kita untuk berjalan, untuk melihat sendiri bagaimana akibat golongan-golongan yang menentang Rasul. Apa yang terjadi kepada kaum Ad, apa yang terjadi kepada kaum Thamud, apa yang terjadi kepada Fir'aun, bala tentera Fir'aun. Ini kaum-kaum yang Allah musnahkan. Apa yang terjadi kepada kaum Sodom. Faedah-faedah yang dapat kita petik daripada ayat ni, tuang syarah kita ni dia guna kaedah asal yang dibuat oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab asalnya dia wari ayat belaka, dia tak setepat faedah. Kalau kita buka matang asal dia lah. Jadi tuang syarah kita ni, Syekh ni, setiap ayat dia guna metod yang sama yang dibuat oleh siapa ni, tuang pengarang asal ni. Jadi lebih memudahkan kita lah untuk kita ambil faham setiap ayat-ayat ni berdasarkan tafsiran para ulama. Kita perhati, kalau kita boleh download, masing-masing boleh download, dia ada dalam teks bahasa Melayu tak ada lagi kot. Dalam Indon ada, dalam PDF tak. Cari Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid, hak Allah kepada ke atas hamba-hambanya. Tajuk dia tak. Kita tengok dalam kitab tu yang dikarang oleh siapa ni Muhammad Al-Imam ni, Muhammad bin Abdul Wahab ni. Tak ada benda lain ucapan dia. Hanya ada qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, sabda Nabi, kata-kata sahabat, pandangan para ulama. Itu sahaja yang dia bawa. Tak ada benda lain yang dia nakalkan. Faedah-faedah yang dapat kita petik daripada ayat ini. Pertama, penjelasan bahawasanya manusia tidak ditinggalkan begitu sahaja dalam keadaan terabaikan, terlantar dan tidak terurus. Allah cipta kita dan Allah janji Allah akan beri wahyu petunjuk. Mula-mula Allah nak campakkan Nabi Adam daripada syurga ke dunia ni. Mana Allah kata, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah sebut, sekiranya datang kepada kamu huda, petunjuk aku. Mana ni jaminan Allah? Start bila mula-mula Nabi Adam nak turun ke dunia, Allah jamin kepada Nabi Adam, aku akan beri petunjuk aku. Macam mana petunjuk Allah? Melalui wahyu dia, melalui nabi-nabi dia. Tak ada cara lain. Ni jangan main buah ilham, buah apa, karut lah kita kata. Wahyu petunjuk Allah melalui wakil dia yang resmi. Hak main ngaku-ngaku tak wakil. Dia ada wakil resmi, iaitu nabi-nabi dan rasul-rasul. Para rasul dia mari dengan wahyu yang baru ataupun syariat yang baru. Adapun nabi-nabi dia meneruskan syariat nabi-nabi rasul sebelum dia. Nabi-nabi dia hanya meneruskan syariat ataupun wahyu yang dibawa oleh rasul-rasul sebelum dia. Jadi tak ada manusia terlantar hidup lagu tu tanpa panduan hidup, tidak. Allah janji Allah akan beri melalui diutus para rasul dan diturunkan wahyu-wahyu melalui kitab-kitab dia, melalui suhuf-suhufnya. Risalah berlaku umum untuk semua umat dan juga bagi yang berada pada masa fatrah, iaitu masa kosong, masa tanpa wahyu. Antara masa tanpa wahyu antara Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama. Tu dipanggil ashabul fatrah. Lebih kurang dalam 500 tahun tanpa rasul. Jadi manusia masa itu memang terabai, seolah-olah terabai lah. Sebab jauh dengan petunjuk. Yang ada saki-baki sahaja. Daripada saki-baki yang dipegang oleh Bani Israel, yang dipegang oleh kaum Kristian dan juga Arab pada masa itu, saki-baki daripada agama Nabi Ibrahim. Dia panggil millah Ibrahim ataupun Hanif, agama yang Hanif. Risalah berlaku umum untuk semua umat dan juga bagi yang berada pada masa fatrah, masa kosong, di antara para rasul yang menghapuskan rambu-rambu agama secara keseluruhan. Maknanya selepas pada peninggalan rasul, agama ni ceceh tinggal. Siapalah jadi syirik, siapa jadi benda. Allah dah tahu rasul baru. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh
Dikatakan hampir 1000 tahun. Tak? 1000 tahun. Dalam 1000 tahun ni umat manusia masih mentauhidkan Allah. Sepanjang 1000 tahun. Maknanya tauhid tu mantap. Di dalam keadaan maksiat lain ada. Tak? Tetapi mentauhidkan Allah. Mereka tidak syirik kepada Allah. Selepas 1000 tahun dah baru start mari syirik. Barulah Allah hantar Nabi Nuh sebagai rasul pertama. Sebagian ulama letak Nabi Nuh adalah rasul pertama. Sebab sebelum ni umat manusia dah dididik secara fitrah oleh Nabi Adam alaihissalam. Tak, anak cucu dia semua maknanya ngena Tuhan belaka dah. Bila start tak kenal ni? Selepas pada 1000 tahun. Barulah start syirik. Tugas pokok para rasul adalah menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah dan mengingkari sembahan-sembahan selainnya. Ini semua rasul. Faham? Sebab tu kita kata tak ada Nabi mari ngajar umat dia Allah itu wujud. Tak ada. Tak, itu bukan seruan utama para rasul. Sebab apa? Sebab manusia dah tahu bahawa Allah ada. Allah itu wujud, difahami, dikenali. Dah menjadi fitrah manusia dah. Tinggal lagi dia menduakan Tuhan dalam ibadah. Tu je. Bila dia nak tawasul, dia pergi tawasul di dengan ruh-ruh wali, ruh-ruh nabi. Tak, dia nak syafaat, dia pergi cari benda-benda lain. Sini tempat dia rosak. Tuhan ada, Tuhan ada. Baik Fir'aun, baik Abu Jahal, baik Abu Lahab, baik Haman, baik siapa pun, tak, pala-pala pengat atas bumi hok kita baca dalam Quran tu, semua meyakini kewujudan Allah. Oleh kerana itu tak bincang panjang bab Allah wujud. Tapi yang dibincangkan mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Tak. Tauhid Allah pula dalam bab rububiyah. Dalam bab uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam bab uluhiyah Allah. Oleh kerana itu semua nabi-nabi seruan dia la ilaha illallah. Dia tak seru la rabba illallah. Tak. Sebab Rabb difahami dan dikenali dan diyakini bahawa di sana adanya Rabb yang mentadbir, yang mengurus alam ini. Yang mereka pening, mereka beranggapan adanya ilah-ilah selain ilah Allah. Oleh kerana itu nabi-nabi mari la ilaha. Nafikan semua ilah-ilah umum pegang ni. Ilah pokok besar, ilah ruh wali, ilah ruh nabi, tak, ilah tok paikong, ilah apa sahaja ilah-ilah mu pegang ni, nafikan semua. Yang ada hanya ilah Allah sahaja. Tak. Itu, dan ini kefahaman yang merosok yang berlaku dalam masyarakat jahiliah masa itu. Sebab tu bila Nabi mari seru kepada tauhid, kepada ilah hanya Allah, mereka kata la na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah patung-patung yang ada di sekeliling Kaabah ni. Ada 300 ekor patung di sekeliling Kaabah. Ni patung ni benda sebenarnya. Patung ni mewakili ruh-ruh wali ataupun rasul, nabi-nabi yang dipegang. Ada patung yang diumpamakan malaikat-malaikat sebagai anak Tuhan. Ada. Tak? Ada patung nama Lat. Lat ni orang soleh. Orang yang banyak menderma di zaman dia itu. Bila dia mati, dia buat patung. Tak? Hak paling dahsyat patung di Mekah ni ada patung Nailah nama dia. Patung Nailah. Nailah dengan siapa suami dia. Nailah dengan kasih dia ni, bukan suami, kasih. Dia berkasih 2 orang, tetapi cinta terhalang dia panggil. Bila cinta terhalang, benda dia buat berzina dalam Kaabah. Berzina dalam Kaabah, Allah murka lalu jadi batu dia. 2 patung ni, 2 orang ni tak, Nailah ni nama kasih dia. Lelaki kita tak ingat semua nama dia. Ada dalam sirah tak, cari dalam kitab ringkasan sirah Nabi yang dikarang oleh Syekh Muhammad kita ni pun ada disebut Nailah. Dulu kita Malaysia ada nama syarikat bas Nailah, ingat? Accident. Kata tak, patung apa tu? Tapi tak boleh lah, nama tu nama yang tak sesuai kita beri ya. Nailah, nama patung, asal dia manusia yang berzina di dalam Kaabah, lalu Allah murka jadi batu dia ni. Tak. Awal-awal masyarakat jahiliah dulu dia tak sembah patung ni. Dia letak, dia sandar di Kaabah sebagai peringatan. Ni tengok orang buat siap ni. Baguslah mula-mula. Lama-lama jadi ambil berkat. Tak tahu kan. Tak.
Last sekali sebelum kedatangan Nabi, dua patung ni dia letak mana? Sebutir dia letak atas bukit Safa, sebutir atas bukit Marwah. Jadi siapa-siapa yang sa'i, tak sah sa'i dia kecuali setuh patung ni. Siapa di bukit Safa, mak setuh dulu, baru dia kira cukup sa'i dia. Nampak tak? Ini berlaku. Siapa perekat di awal Islam, sahabat-sahabat nak umrah ni tambah ni apa ni sa'i di Safa Marwah. Siapa Allah turun ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Dan kita pun hari ni bila kita buat sa'i di bukit Safa Marwah ni, sunat kita baca benda tu lah, inna safa wal marwata min sya'airillah. Nampak tak? Sebab awal Islam oleh kerana mantap dah akidah ni, tauhid kepada Allah, sahabat tambah ni. Sebab ada dua patung ni, dibuang patung ni, barulah para sahabat bertawaf di situ tak. Nak ayat sampai tahap tu. Tapi Allah pelihara ada beberapa perkara yang jahiliah dia tak sembah. Benda agak-agak di Mekah, dia tak jadikan sebagai sekutu bagi Tuhan. Apa? Antaranya Hajarul Aswad, dia tak sembah. Ni kemuliaan yang Allah buat. Tak berlaku di zaman jahiliah, masing-masing pakat pergi seru ataupun pergi sembelih korban letak di di Hajarul Aswad. Tak. Begitu juga makam Ibrahim, tak dipuja, tak disembah. Nampak tak? Ni kemuliaan, tak, pemeliharaan Allah lah pada, sebab dua benda ni adalah benda menjadi syiar, tak, syiar agama. Makam Ibrahim ni menjadi tanda di situ adalah Baitullah. Di situ adalah Baitullah. Jangan salah faham, geng-geng pok-pok sufi dia kata tu kubur Nabi Ibrahim di situ lah, bukan kubur. Pok ni bunyi makam dia kira kubur lalu. Bukan. Makam ni tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah. Tu maksud makam. Tu maksud asal makam. Tapi dia tak faham bila makam kubur lalu. Dia kata tu, kata tak boleh buat kubur kan. Kan Nabi sebut la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi, Allah melaknat kaum Nasara kerana dijadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Lalu ulama-ulama salaf, ulama-ulama sunnah kita menentang membina masjid di kawasan perkuburan ataupun membina kubur di kawasan masjid. Dua-dua ni tak boleh buat sebenarnya. Tapi dua-dua ni lah berlaku dalam masyarakat kita tak. Dah jauh masjid Jamek kita. Duduk depan tu. Tak tahu apa siapa punya apa. Mungkin wallahualam ni teori kita lah. Mungkin dia beranggapan sebagaimana kubur Nabi. Sedangkan kubur Nabi ni dia tak ada kaitan dengan masjid sebenarnya. Kubur Nabi dimakamkan dalam rumah dia, dikebumikan dalam rumah dia. Tetapi berlaku di dalam sejarah pemerintahan Islam, dibesarkan masjid lalu dimasuk sekali dalam tu. Tak? Itu isu. Dan isu ni pernah dibincangkan oleh siapa ni? Syekh Albani rahimahullah taala pernah bincang isu ni. Jadi kontroversi juga isu tentang kubur Nabi ni, makam Nabi ni. Jadi tak sepatutnya lah. Sebaiknya kita elokkan kubur dengan masjid ni. Sebab takut termasuk dalam Nabi sebut tadi Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Apa sebab? Kerana dijadikan kubur-kubur Nabi mereka, kubur-kubur orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah. Tak boleh kita. Tak. Dia akan jadi feeling tu lain. Dia tak jadi kosak ke Tuhan. Dia jadi ada zuk benda lain. Ini boleh menyebabkan syirik. Jadi itu tugas pokok para rasul, mana menyeru orang kepada mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari sembahan-sembahan yang lain. Maksud kita sembahan ni benda yang dipuja, yang diseru, yang dianggap berkuasa selain pada Allah, yang dianggap boleh memberi syafaat kita, boleh memberi berkat kepada kita, boleh kita guna sebagai kabel menghadap Tuhan. Ini semua bentuk sesembahan. Tak? Bentuk sesembahan yang mesti kita buang. Ataupun menganggap sesuatu selain pada Allah boleh melindungi kita. Kalau gitu tak boleh ambil insurans tak? Bukan, itu benda lain kan. Ni maksud kita dia sudut orang kata orang apa ni
rohani. Kita anggap dia ni boleh menjaga kita. Tak macam wali naubah ke apa orang tak. Sebut apa? Sedekah Fatihah 41 kali ke wali naubah, dia akan jaga bisnes kita ke tak. Kita niaga kedai rucik ni insya-Allah boleh untung tak. Jangan lagu tu tak. Tak boleh. Sebab yang melindung Al-Hafiz hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah taufik itu khusus milik Allah dan tidak dimiliki oleh selainnya. Ni hak taufik. Apabila Allah menafikan kepada Nabi, tak. Apa ni Allah kata innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa maksud ayat ni? Maksudnya hidayah taufik. Allah kata, mu wahai Muhammad tak boleh beri hidayah kepada siapa pun. Ditafsirkan di sini adalah hidayah taufik. Nabi tak ada kemampuan untuk beri hidayah ke orang. Untuk campurkan rasa kesedaran kepada orang, tak boleh. Nabi hanya ada hidayah irsyad. Nabi boleh tunjuk, Nabi boleh royak ke orang. Nabi boleh hajar kepada tauhid. Hakikat yang dapat hidayah Allah yang akan campur. Tak. Abu Bakar Allah campur, diterima hidayah taufik. Tak. Hamzah diterima. Apa tak? Ini maksudnya hidayah taufik milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa pun boleh beri taufik ataupun hidayah kepada orang dengan hidayah taufik. Hatta kita hari ni lagi-lagilah. Tak? Kita hanya boleh menyeru orang kepada tauhid. Kita hanya boleh sebut ke orang tentang sunnah. Tak? Kita hanya boleh berdakwah orang supaya tinggalkan syirik, tinggalkan amalan-amalan yang bercanggah dengan sunnah. Tapi yang memberi taufik, yang memberi hidayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Diperintahkannya sesuatu oleh Allah tidak mesti bahawa Allah menghendakinya. Ini dalam bab apabila benda kita tengok dah faham. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Maksudnya ada perintah yang kita tengok dah ingat. Tengok rujuk minggu lepas. Kita skip mula ni. Kita rujuk balik. Ada dia kait dengan ayat ni kat mana Saya tengok mula ada dalam apa ni kitab lagi ada disebut bab ni. Okey, yang 5 tu skip dulu. Yang keenam, dianjurkan melakukan perjalanan dengan tujuan mengambil pelajaran dan bertafakur tentang bekas-bekas peninggalan generasi-generasi awal dahulu. Ini sunat kita pergi. Tak? Melihat apa ni kesan-kesan sejarah. Tak? Itu disunatkan untuk kita pergi. Hak tak boleh ginya apa ni syudur rihal kepada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Syudur rihal ni bersungguh-sungguh kecuali ketiga buah masjid. Tak, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Sini kita digalakkan. Habis pitih pun tak apa. Habis masa tak apa sebab Nabi sebut la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajid. Nabi kata jangan kamu bersusah-susah menghadapi musafir perjalanan benda ni melainkan untuk pergi ke tiga buah masjid ni, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjidil Aqsa. Hak ni tak apa. Selain pada tu tak sepatutnya. Atas dasar kerana nak pergi semata situ. Termasuk ulama syarah dalam bab ni termasuk pergi cari kubur-kubur wali. Ada package driver kan? Kembara jelajah kubur-kubur wali. Parah kita tak perlu. Tidak menjadi satu syariat pun pada kita pergi cari kubur-kubur tok wali, kubur apa dak. Kita disyariatkan menziarahi kubur, tak kira kubur siapa pun. Tak kira kubur siapa pun kita disyariatkan menziarahi kubur tu. Apa tujuan kita pergi cari kubur wali? Tak ada tujuan lain melainkan kita ada satu kepercayaan di sana mustajab doa ke, tak hajat kita terkabul ke, ada kepercayaan lagu tu, barulah jadi pergi. Tak ada kepercayaan tu orang tak akan bersungguh. Hubungan ayat dengan tauhid, ayat yang mulia ini menunjukkan bahawasanya ibadah kepada Allah tidak benar kecuali disertai dengan kufur, engkar kepada sembahan-sembahan selain Allah. Tak cukup kita tauhid,
tetapi mesti menafikan juga syirik. Barulah jadi Islam tu. Sebab tu definisi Islam dia kena lengkap 3 perkara. 3 dos dia panggil. Faham? Barulah lengkap. Kalau buah ambil 2 dos je tak cukup. Benda Islam huwal istislamu lillahi bitauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Baru cukup. Dos pertama, dos kedua, dos ketiga. Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Islam ni kita berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan dia. Serah diri bukan kerana benda tapi kerana mentauhidkan dia. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan tunduk patuh dengan penuh ketaatan. Tauhid serah tapi tunduk dan patuh segala perintah dia, segala larangan dia, kita tunduk patuh dengan taat, bukan terpaksa. 2 dos. Dos ketiga baru lengkap yang disebut sini, iaitu wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri dari segala perkara syirik, sama ada besar ataupun kecil, dan juga pengikut-pengikut syirik kita tinggalkan. Barulah lengkap Islam. Kalau sekadar tauhid tapi syirik, kan ada orang cakap tak baik kata kau kafir tu kafir. Boleh orang kata? Tak boleh. Kita kena kata kafir kepada orang yang kafir. Nak buat bahasa baru kasih berasa hati dia kata dia kafir. Dah dia kafir. Hak tak boleh kita kata sesama Muslim, orang Islam tiba-tiba kita mengkafirkan dia, kita takfir dia, tak boleh. Tapi orang yang jelas dah kafir, yang kufur kepada Allah, tetap kita kata kufur. Ini bara'ah dia panggil. Termasuk dalam bab bara'ah ni, kita tidak akan sambut mana-mana perayaan dia. Kita tak akan sambut. Isu terkini kita bab raya Cina ni. Jadi dulu pandangan-pandangan ulama-ulama kita, hatta di alam Melayu kita ni pun disebut, dia kata raya Cina ni mungkin kita boleh sambut. Sebab alasannya dia adalah perayaan kebudayaan. Perayaan kebudayaan. Antaranya siapa ni, almarhum Tok Guni Aziz kita. Sebab tu almarhum Tok Guni Aziz, kita boleh tengok signboard kerajaan negeri ada sambutan tahun baru Cina. Sebab alasannya dia kata ini sambutan kebudayaan, bukan agama. Tapi mutakhir ni bila ramai di kalangan muallaf kita daripada bangsa Cina ni yang masuk Islam, lalu disebut apa sebenarnya dalam perayaan Cina, lalu dikaitkan dia ada kepercayaan juga, dia mesti tak lari, mesti ada agama dalam tu. Oleh kerana tu bila gitu keadaan dia, maka tak selayaknya kita, sebagaimana di Pabali, sebagaimana Christmas, semuanya ada akidah dalam dia. Tak ada kepercayaan tertentu yang menjadi etikad, yang menjadi kata agama pegangan dia. Dia tak jadi budaya sahaja. Bila kata kait dengan agama, kita kena berlepas diri. Ini dia panggil bara'ah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Habis kita masuk ke ayat yang seterusnya. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhull minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kama rabbayani saghīrā. Ayat ni disusung oleh tuan pengarang kita disebabkan di awal ayat ni menceritakan tentang tauhid. Oleh kerana itu disebut dari dalam bab yang pertama ni. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kalian jangan menyembah selain dia, dan supaya kalian berbuat baik kepada kedua ibu bapamu. Ini dipanggil ayat serangkai, dia panggil ataupun bahasa Ganu kita panggil ayat berekar. Ada 2-3 bentuk ayat yang Tuhan buat dia berekar, dia kena 2 sepasang sama. Sebagaimana tauhid dengan berbuat baik kepada ibu bapa, Allah rangkaikan sekali dalam banyak ayat. Begitu juga dalam bab aqimis solah wa atuz zakat. Ini ayat berekar dia panggil. Semayang dia keluarkan zakat. Ini ayat serangkai. Begitu juga ni ayat yang utama, ayat serangkai,
iaitu tauhid kepada Allah dan berbakti kepada kedua ibu bapa. Berbakti kepada kedua ibu bapa. Besar. Dua-dua ni sangat besar. Tak. Pahala dia pun besar, canggah dia pun jadi dosa besar. Tak, canggah dia pun jadi dosa besar. Okay. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut di dalam pemeliharaanmu, maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan uff. Uff ni maknanya keluhan, ngeluh. Bila mak ayah kita suruh kita omong. Itu termasuk dalam derhaka. Tak, ucapan kasar lagu ni dikira kasar. Ucapan uff. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Cakap dengan cara yang baik. Bapa Allah setuh masa orang tua, masa mak ayah kita tua. Sebab bila orang dah peringkat umur tua ni, dia mudah sensitif. Terutama kaum ibu lah, mak lah. Ayah dia muka kerah gitu ya, kering gitu orang lah. Biar bos hati pun biar hati bunga lah. Tapi mak biasanya mudah tersentuh. Oleh kerana tu Allah suruh, Allah nak cakap bab benda lain, hanya dari sudut perkataan je. Tak apa sepak tanya kepala lagi, jahat lah. Tapi cakapan pun kena bergaluh dengan orang tua ni. Tak? Dengan hamba Allah ni, ajuz dia panggil, orang yang tua, tak? Orang yang dah lanjut usia. Kalau duduk dalam pemeliharaanmu, kena jaga molek, berhati-hati. Maka janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada mereka, ucapan kepada mereka perkataan yang mulia. Ucaplah kepada mereka perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, doalah sentiasa berdoa kepada mereka. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil dulu. Tak? Ini ihsan yang Allah campurkan ke dalam mak ayah kita, yang menyebabkan dia ihsan kita, dia jaga sungguh. Bunyi kejut menangis tengah malam pun dia bangun kucing susu dah, beri susu dia. Maknanya ni ihsan yang Allah beri kepada mak ayah. Tak? Oleh kerana itu masa dia tua kita kena jaga sungguh. Tak? Kena jaga. Jadi beruntunglah orang yang dia sempat dengan mak ayah dia masa tua. Ini boleh jadi modal besar di depan Tuhan. Tak? Syafaat besar di depan Tuhan esok kalau dia boleh jaga. Sapalah dia mati dalam keadaan dia redha ke kita, baru berjaya. Kalau boleh jaga setahun dua, lepas tu puas dah. Tak? Allah, kita dengar dari jabatan kebajikan Malaysia ke benda, masyarakat, kebajikan masyarakat, ramai hak yang atau ke rumah warga mah ni di kalangan orang Islam kita. Non Muslim orang Cina benda tak banyak dia kata. Yang ramainya sini kita paling dekat dengar kita rumah kebajikan orang tua-tua. Dahsyat. Tak? Jadi kita kata faham mana ayat ni? Siapa tahap tu semua. Atau pula bukan kita kalau anak pergi tahfiz, pergi pondok, pergi jenguk juga time outing dia ambil biar lewat pun tapi dia ambil juga Ni tak jenguk terus. Pakai tinggal bodoh tu, kira biar mati situ je lah. Siapa tahap tu? Dahsyat tak? Faham mana ayat ni dia. Sedangkan tu modal besar dia yang boleh dia jadikan modal untuk dia masuk syurga. Tak? Tiba-tiba dia abai kita semua siapa? Siapa tahap tu tak? Maksudnya dak ni untuk mak ayah. Mak ayah kita lah. Mak ayah hak utama yang mesti kita jaga sungguh. Sebab tak ada orang lain dah dia. Tak? Kita lah sebagai peringkat anak yang mesti jaga dia. Jadi usahakan hak mana ada, usahakan. Hak yang dah tak ada, adakah habis dah bakti kita? Tak, masih boleh berbakti. Iaitu perbanyakkan doa sana. Tak, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Tak, ziarah kubur dia. Hubungkan silaturahim dengan kaum kerabat dia, dengan adik anak sahabat-sahabat dia. Ini antara bakti kita kepada orang tua yang telah meninggal. Ziarah kubur dia,
mendoakan dia, nak hak tu sahihnya. Adapun kita nak sedekah Yasin ke sedekah Fatihah, tu pandangan masing-masing kita kata. Ada ulama yang mengharuskan, ada ulama kata tak sapa. Yang confirm sapa kita kata yang dah disebut sepakat oleh semua ulama, mendoakan si mati, mendoakan mak ayah kita. Hak tu sapa, confirm sapa. Tak? Tu bagi hak tak ada lah. Hak ada berusaha untuk kita berbakti kepada dia, sapalah dia mati dalam keadaan redha kepada kita. InsyaAllah tu jaminan syurga untuk kita deh. Okey. Makna ayat secara global, makna perkataan tu boleh tengok sendiri tak? Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan semua mukallaf, iaitu orang yang telah layak menerima taklif, menerima wahyu ni tak? Pengemban syariat untuk mengesakannya. Ni arahan pertama. Sebelum arahan-arahan lain, Allah utamakan bab ni. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang berada di Mekah, hampir 13 tahun Nabi duduk Mekah, dakwah Nabi, seruan Nabi tak ada mana lain melainkan tauhid. Adakah di Mekah ni tak ada masalah lain? Gejala sosial ke? Masalah anak luar nikah ke? Ada tak berlaku? Banyak berlaku di Mekah. Tipu orang, rasuah, penzinaan, pelacuran, minum arak, riba tak riba. Riba dianggap bisnes. Maksud kan? Tak? Bang. Dia kata wal bai'u mislul riba. Dia tukar tu. Nega ni macam riba kok. Seolah-olah riba tu utama, nega tu ikut riba. Jahatnya pun dia tukar istilah. Macam geng-geng forex tak apa dia tengok. Tak. Sedangkan hak betulnya nega hak Tuhan beri tak, syariatnya baik jual beli secara redha. Tapi dok hak bisnes utama dia adalah riba. Nega ni sampingan sahaja. Sebab dia kata tak, al bai'u mithlur riba, dia kata. Ni agak Mekah punya fahaman. Tapi dalam keadaan banyak masalah-masalah lain ni, masalah sosialnya, masalah ekonominya, masalah macam-macam nyakit ada. Selama 13 tahun Nabi tak setuh benda tu, melainkan hanya setuh tentang tauhid. Yang penting dan kita pun, ulama-ulama salaf berkata, kita nak baiki umat pada zaman kita hari ni. Zaman salaf disebut lagu tu dah. Zaman kita pun benda yang sama. Macam mana cara kita nak baiki? Ulama salaf kata tak akan boleh kita baiki masyarakat kita pada hari ini melainkan dengan cara yang Nabi baiki masyarakat pada zaman dia. Benda maknanya kembali kepada tauhid. Tak, setuh cara sungguh bab tauhid ni, baru benda lain dia menyusul. Tak. Ni kita cara bab lain dulu, bab ekonomi kita cara. Tak. Tauhid jangan hacul bu. Tak boleh. Dia mesti utamakan tauhid, barulah benda lain. Kita masa kita duduk ngaji Yaman, kita tengok syekh-syekh Yaman ni kalau ceramah, kalau khutbah bab tauhid ni, lek-lek macam ustaz kita cakap bab politik. Memang tak tidur lah kita dengar khutbah. Cakap bab tauhid. Lek-lek macam kita pergi ceramah politik, kau ni ceramah politik. Kan semangat tak tidur lagi ceramah politik tau. Gitu aja tangan takbir, takbir tau. Begitulah ceramah tauhid dia. Kita kalau ceramah bab akidah, bab tauhid, buka sifat 20 tidur. Kaunuhu jangan faham mana kaunuhu dah faham. Nyo mana ni? Nyo ni kembali mana? Tok guru hok baca pun dak tahu faham mana nyo tu lah. Kan nyo banyak nyo kan tak ada. Kita dak kondeng sifat 20 ni. Maknanya dak, maknanya isunya tak cakna mana tentang tauhid, kita lebih tumpu benda lain. Tak. Minta maaf kita sebut. Jadi sekarang seolah macam lari stesen sikit kita dah. Lagi stesen. Bukan kata dia ayah cakap bab politik, dak cakap tapi keutamaan kita dalam bab tauhid. Ini menjadi keutamaan. Mana-mana parti politik pun, dak pihak kerajaan ke pihak pembangkang, dia mesti sepakat dalam bab tauhid ini. Mana-mana orang yang ganggu gugat isu tauhid, mesti sepakat kita menentang. Tak? Barulah selamat ummah ni. Okey. Jadi itu. Dan di antara bentuk berbakti,
Dan di antara bentuk berbakti kepada kedua orang tua adalah tidak menampakkan apa yang dapat menimbulkan perasaan sempit bagi mereka berdua. Juga tidak mengeraskan suara dengan mengherdik mereka. Tapi dah terkedik Allah, mak kita, ayah kita ni bila tua tak berapa dengar. Kena cakap kuat lah weh. Tak boleh kang salah dah tu dah. Isu dia bila kita cakap yang menyakiti dia, tak boleh. Tak. Tidak mengeraskan suara dengan mengherdik mereka. Allah juga memerintahkan untuk merendahkan diri kepada kedua orang tua serta lemah lembut dalam berbicara kepada mereka berdua, serta juga mendoakan mereka berdua saat mereka masih hidup ataupun setelah mereka wafat, meninggal dunia. Yamang kita tengok hormat dia orang ke mak ayah ni, masya-Allah. Tempat kita dak sampai tahap tu rasa dia kalau lepas semayang budak anak-anak ni dia ajar dia sudah semayang Jumaat biasanya dia pergi salam ayah ni, kita sekadar salam cium tangan, dia cium kepala lutut. Cium kepala lutut ayah. Mana tu cara dia didik lah tak? Okey. Faedah-faedah yang dapat dipetik daripada ayat yang kita baca. Pertama, wajib mengesakan Allah dalam beribadah. Ni poin utama kita daripada ayat ni berkenaan dengan kitab ni, dan khusus berkenaan dengan tajuk pertama kita. Wajibnya mengesakan Allah dalam beribadah. Apa ibadah? Kita bincang dah lepas. Ibadah segala benda yang mendekatkan diri kita pada Allah. Segala amal-amal yang disukai Allah. Baik dia bentuk solat, baik dia bentuk zikir, baik dia bentuk doa, baik dia bentuk nazar, baik dia bentuk sembelih, korban, khauf, rasa takut, raja, rasa mengharap, semua tu adalah bentuk ibadah yang kita wajib esakan Tuhan dalam bab ni. Inilah yang dikenali sebagai tauhid uluhiyah. Kita mengesakan Allah pada amalan kita. Apa saja amal yang kita buat, mesti qasad kita kerana Allah, bukan kerana benda lain. Pertama. Yang kedua daripada ayat, setiap anak wajib berbakti kepada kedua orang tua dia. Wajib. Hatta mak ayah dia kafir sekalipun. Hatta mak ayah dia kafir sekalipun, dia wajib berbakti. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim tak cakap kasar dengan ayah dia. Walaupun ayah dia ni bapak syirik di Babylon. Bapak syirik. Businessman, jujuah patung tu. Tetap dia berbakti, tapi dia berdakwah. Dia berdakwah menyampaikan tauhid kepada ayah dia. Kita pun benda yang samalah. Patut kita buat kepada mak ayah kita. Yang ketiga, konsep saling menanggung secara sosial itu ada dalam Islam, iaitu kita berbakti, tanggung mak ayah kita. Ini tanggungjawab lah. Ini tanggungjawab. Habis hubungan ayat dengan tauhid, ayat yang mulia ini menunjukkan wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Dalam ibadah. Allah ta'budullah ni dalam tafsir dia kata terjemah Allah yuwahhidullah fil ibadah. Itu tafsiran dia. Mentauhidkan Allah dalam urusan ibadah. Berapa ayat gini banyak? Sebab masyarakat Mekah dulu dia ibadah, tapi dia syirik. Dia korban dia, darah korban dia tu dia berambil berkat dengan patung-patung berhala. Dia tawaf depan Kaabah ni 7 kali tawaf macam kita juga. Tapi tawaf sambil mengambil berkat dengan patung-patung. 300 hutir patung ni semua dia sapu belaka. Ambil berkat. Waktu ulama kita melarang keras kita ni pergi ziarah kubur wali benda, makam dia kita pun sapu Berapa? Sebab ni amalan jahiliah dulu. Walaupun ada segelintir ulama yang mengharuskan, siapa mereka ada, khususnya di kalangan 2-3 orang, seorang ke 2-3 orang, yang kita tahu seorang dari ulama mazhab Syafi'i ni kata sunat pergi kubur wali ni kita cium nesang dia ataupun sapu. Kita tengok belakang benda tu dia amang berlaku depan mata kita. Bukan setakat sapu, bukan setakat tu sapu muka gitu. Sehari-hari dia kira ambil berkat.
Dia kira ambil berkat. Kita kata tak. Berkat ada yang pada yang dikhususkan Allah. Seperti batang tubuh Nabi, itu berkat. Boleh kita pergi nak sapuh, nak cium, nak apa, memang itu boleh. Tapi benda lain tak tak resmi lagi. Itu hanya dakwaan saja. Ada yang selama salah satu saya mengatakan ada kita dengan buku, ada kita dengan muayat. Saya mana kita boleh salam atau sunnah mana satu dengan buku. Sebab ada kita tengok sekali salam buku cium tangan, patok tangan. Jadi mana itu betul. Hak sunnahnya salam. Hak sunnah ni salam. Salam pula sunnahnya sebelah tangan je. Tak. Hak yang salam dua belah tangan ni adat kita lah. Tak ada hal lah tu tak. Hak sunnah salam sebelah tangan. Tak sebelah tangan. Hak cium disandarkan kepada perbuatan Anas. Anas bin Malik dicium tangan Hasan. Tak silapnya lah. Siapa saja yang kita anggap kita hormat dia. Mak ayah baik, guru baik, boleh. Dengan niat penghormatan, bukan niat ambil berkat. Bukan niat ta'zim, bukan niat kata keagungan, hormat. Sebab dalam asar tu kata Anas bila dia salam dengan Hasan, dia cium tangan. Lepas tu dia kata hakadha allamana Rasulullah. Begini cara Rasul ajar kami menghormati ahli bait. Tak? Lepas tu Hasan pun salam hormat juga ke Anas sebab Anas ni untuk guru, ulama. Faham? Jadi saling menghormati. Tak? Saling menghormati. Boleh atas dasar penghormatan. Orang lebih tua pada kita, mak ayah kita, tok guru kita. Tak? Bukan atas dasar ta'zim, bukan atas dasar orang kata ambil berkat ke apa. Hak tu kita kira orang lain tak ada berkat, berkat jasad, berkat betul tu, betul hissi ni tak. Tak ada orang lain. Baik dia tok guru ke, baik dia tok wali setara mana pun. Yang ada kita kata pada ulama-ulama kita ni berkat ilmu dia tu ada. Dah. Ada pun air tangan dia ke, air ludah dia ke. Tak. Sebab dia kan tunduk tak boleh. Tunduk sesama makhluk tak dibenarkan. Hatta Nabi sekalipun tak boleh kita tunduk. Sebab ada sahabat dia balik daripada Syam, dia tengok orang Syam ni tak. Dia kena diri bukan tunduk. Tunduk sikit. Kita tak tunduk pun. Mana kita ingat suruh diri je. Demo tunduk ke? Demo tunduk ke? Kita dah tunduk. Tak. Maknanya inhina dia panggil ni tak boleh. Sesama makhluk tak boleh kita buat. Tak. Menunduk siapa tahap rokok tu itu haram hukum dia. Sujud lagi ya. Tak boleh. Sebab sahabat ni dia balik pada Syam, dia tengok raja-raja Rom ni orang sujud belaka dah, orang tunduk belaka. Jadi dia balik, dia pun buat praktik itu ke Nabi. Nabi kata jangan buat gini. Nabi kata. Lalu Nabi kata, andai aku dibenarkan untuk suruh makhluk sujud kepada makhluk, sudah pasti aku akan suruh isteri sujud kepada suami. Andai kata boleh, tapi tak boleh. Nabi kata tak boleh. Maka tak ada istilah kita beri penghormatan dari sudut tunduk lagi tu. Dah saya orang Jepun sah dah. Orang Jepun nak kata mana dak. Faham? Jadi lepas Islam tak perlu tinggallah adat tu dak. Itu adat yang bercanggah. Cium dahi. Itu cium penghormatan lah kita kira. Kalau Arab, kalau Melayu dia tak jadi hormat kurang ajar tu. Sebab dia nak cium kepala ni kena pegang kepala. Kita orang Melayu sensitif kepala jangan main. Kepala bapak yang main. Tu orang Melayu. Arab kepala tak ada Kita jumpa Tok Syekh, kita pegang dua-dua pegang kepala. Pak itu. Ataupun kita pegang ni pak cium. Tak salah langsung. Tu beradab dia panggil. Tu acu demo buat kita gitu. Tak bahan nombok saja. Cuma agak dia tak boleh main mana. Punggung tak boleh main. Punggung yang main. Tu memang kurang ajar. Tak. Kena katak dengan selipar lah kalau main. Kita kan memang pak itu tepuk punggung kita. Relax ke. Agak tu memang kurang ajar. Kurang ajar dah lalu dia.
Faham? Hak lebih dahsyat lagi dia kira kaum Lut kamu ni dak main-main punggung apa cerita ni tak. Dia kepala tak apa. Tok Syekh besar mana pun kita jumpa tu ni Aziz jumpa. Mak kita pegang kepala pun cium. Oh tu penghormatan dia kira. Boleh tak ada hak. Kita sebut saat ni arak bukan setakat tu. Ayah dia cium kepala lutut. Hak ni kita tengok depan mata. Tiap-tiap hari Jumaat biasanya hak bawa anak digepak orang dia. Sudah saja sembahyang Jumaat dia pakak mari beratus salam dengan ayah dia. Dengan ayah dia lah. Dalam masjid. Salam pak cium atas dahi, cium pipi, pas last sekali cium kepala lutut. Itu dasar penghormatan kita. Sambil duduk lah, bukan sambil diri yang. Okey. Jadi ini hubungan ayatnya iaitu wajibnya kita mengesakan Allah dalam ibadah. Dalam ibadah tak? Habis kita 3 ayat baru. Banyak lagi ya. Ni semua ayat-ayat yang disusun oleh tuan pengarang lah. Lepas tu baru pergi ke hadis lepas ni. Terputus wahyu dia kira. Kalau tak sapa mana kat dia. Kita berhenti muka surat apa ni? Muka surat 12. Jadi kalau kata tak sapa gitu lah, diiktibar sebagai ashabul fatrah, orang yang tak sapa. Ada dikategorikan gitu. Zaman Nabi ada beberapa orang yang diiktibarkan sebagai ashabul fatrah dan dia dikira sebagai muslim tak? Antaranya siapa? Yang dia ni memang tauhid. Dia tak suka kepada syirik. Dia dibangkitkan seorang esok. Siapa nama dia tak ingat. Bila dia duduk di depan Kaabah tu, tengok orang buat syirik, dia kata stop. Kan masyarakat jahiliah dia tawaf sambil dia talbiyah. Talbiyah dia ada lafaz syirik. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sampai situ Nabi Ibrahim ajar. Dan kita pun meneruskan talbiyah ni. Tapi jahiliah dia tambah sikit lagi. Ni dia panggil bid'ah dalam zikir ni tak. Dia tambah illa syarikan huwalak wa ma malak. Melainkan syirik-syirik hak layak bagimu ya Allah dan milikmu ya Allah. Oh, ada syirik layak dia panggil. Syirik beleseng. Mana syirik hak beleseng ni? Hak 300 huti kat depan Kaabah tu, hak tu syirik layak. Illa syarikan huwalak. Dia ni Amru ke apa nama? Dia bila orang baca talbiyah tu sampai kat la syarikalak, stop dia kata, berhenti situ. Nya sambung juga. Gitulah sama-sama bila dia dengar orang talbiyah dengan talbiyah syirik ni. Depan tauhid. Labbaik Allahumma labbaik dak, la syarikalak. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Belakang illa syarikan huwalak wa ma malak. Jangan tu. Itu bahaya kita panggil mengada-adakan zikir ataupun mereka-reka alunan zikir yang tanpa sunnah. Takut gitulah dia jadi rosak. Dia akan pergi ke benda-benda yang tidak sepatutnya. Wallahu a'lam. Ada benda-benda nak dibincang? Tujuh ini ya. Ada sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi